Dah beritahu. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salat wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada hari ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah, hari yang penuh dengan keberkatan yang Nabi SAW janjikan kepada kita bahawa di antara Jumaat dengan Jumaat yang satu lagi kita akan diampunkan dosa oleh Allah SWT selama kita tidak melakukan dosa syirik. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita, sebab itulah nikmat yang paling berharga kepada kita orang beriman apabila Allah mengampunkan segala dosa kita, dan itulah nikmat yang tidak boleh diberikan oleh mana-mana makhluk pun dalam dunia ni. Hanya Allah yang boleh mengampunkan dosa kita. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga, dan kita memang dah lama dah sampai kat bab 10 kan. Cuma dalam bab 10 ni dia ada 4 subtopik utama. Jadi kita bincang setiap kelas ni ada satu-satu subtopik. Bab yang ke-10 ni adalah berkaitan dengan kunci syurga itu milikmu. Daripada hadis Nabi SAW yang menjelaskan mengenai dengan idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Yang Nabi SAW jelaskan kepada kita ada 4 perkara kalau kita lakukan maka kita boleh masuk ke dalam mana-mana pintu syurga yang kita nak melalui pintu syurga yang mana-mana yang kita boleh pilih. Dan 4 perkara itu adalah yang pertama menjaga solat, yang kedua menjaga puasa pada bulan Ramadan, kemudian yang ketiganya menjaga maruah diri kita, dan yang keempat mentaati suami. Jadi kita dah bincang 3. Sebelum ni kita dah bincang solat, menjaga solat 5 waktu, dan kita faham kenapa benda ni jadi sangat mahal gitu kan. 4 ibadah ni menjadi sangat mahal untuk kita sehingga kan kita dapat membeli kunci pintu syurga istilahnya. Membeli kunci pintu syurga dengan amalan-amalan ini. Yang kita kata kalau orang lelaki dengar lah, kami pun jaga solat 5 waktu juga, kami pun puasa juga kan. Tapi kenapa tak dapat gitu? Sebab kita dah jelaskan sebelum ni macam mana perjuangan untuk menjaga solat dan juga berpuasa itu bagi wanita perjuangannya tidak sama dengan lelaki. Berat disebabkan oleh adanya fitrah-fitrah dalam diri wanita, adanya kita kata pusingan-pusingan hormon, adanya kita kata keadaan-keadaan yang Allah ciptakan dalam diri wanita yang menyebabkan ada banyak wanita yang tidak menjaga. Sebab tu wanita solehah ni yang kita kata dapat menjaga solat, puasa dan dapat jaga maruah diri dia sebenarnya zaman berzaman tu tak banyak. Jadi memang majoriti tak solehah sebenarnya. Yang perasan solehah banyak lah. Biasanya masing-masing tu rasa solehah walaupun tak solat ke, walaupun tak apa, dia rasa baik kan. Yang rasa jahat tu bila manusia mula label dia tak baik, barulah dia rasa dia tak baik kan. Tapi kalau orang semua kata baik, masing-masing tu rasa baik. Tapi hakikatnya yang betul-betul solehah tu tak banyak kan. Dan kita tak boleh juga merasakan memang tak banyak tapi akulah salah seorang yang solehah. Tu tak boleh rasa macam tu kan. Walaupun diri saya sendiri kita tetap kata ustazah ngajar belum tentu lagi, sebab solehah ni hanya Allah yang tahu gitu. Allah yang meletakkan garis panduan. Apa yang boleh kita lakukan adalah berusaha. Dan sekali kita merasakan diri kita solehah, maka dibimbangi kita tidak solehah. Dibimbangi tidak solehah sebab sifat orang soleh, orang solehah ni sifatnya adalah dia ada perasaan khauf dan rajak gitu. Ada perasaan takut atau bimbang bahawa diri kita ini tidak soleh kan. Diri kita ni, amal kita ni diterima ataupun tidak kan? Dan juga dalam diri kita ada perasaan selalu mengharap supaya Allah SWT meletakkan diri kita pada kedudukan orang-orang yang soleh kan? Jadi maksudnya kalau sampai kita rasa kita solehah itu bahaya. Tapi tak boleh ke rasa solehah dia gini memang kena usaha untuk letakkan diri kita di posisi wanita solehah.
berdasarkan kepada garis panduan yang Allah bagi. Sehinggalah kita merasa tenang bahawa okey, aku sedang berada dalam posisi yang solehah. Okey, boleh, itu boleh. Tapi jangan overconfident. Overconfident kita solehah sampai kita tengok orang semua jadi buruk. Kan? Kita tengok orang tak tutup aurat, kita rasa kita lebih baik pada dia sebab kita tutup aurat. Kita tengok orang tak solat, kita rasa kita lebih baik pada dia sebab kita solat. Dia tak solat. Tak. Dalam Islam kita tahu kan bahawa baik atau tidaknya seseorang itu nanti akan dinilai pada hujung hayat kita. Sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi kita tak tahu siapakah yang akan berubah antara kita. Kita yang hari ini menjaga solat, adakah kita akan berubah menjadi semakin baik dan lebih baik. Sehinggalah pada akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan solat kita yang masih terjaga, dan juga lebih istimewa lagi kita boleh meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pasti, boleh jadi orang yang sekarang tak solat nanti dia berubah. Dia berubah hinggalah ke hujung hayat dia tu, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan kemudian Allah terima taubat dia. Dan kemudian di akhirat nanti kita jumpa semula, rupanya dia lebih baik daripada kita. Itu semua belum tentu. Sebab tu maknanya dengan kata tak boleh overconfident, orang overconfident ni selalunya apa dia akan buat? Macam kita katalah budak-budak nak exam kan. Kalau dia overconfident kata dia boleh jawab, dia akan buat apa? Dia tak study lah kan. Sebab dia dah overconfident, dia boleh jawab. Kan? Senang je ni, soalan exam semua senang. Sebab apa? Sebab selalu dia exam kat sekolah dapat 100. Kan? Takat exam ni, kita tak payah baca buku dia lah. Dia akan jadi tak baca buku dah, tak study dah. Okay? Itu kalau overconfident. Kan? Kemudian dia rasa orang semua takkan boleh jawab macam dia. Sebab dia pandai. Kan? Dia mesti boleh jawab. Itu yang terjadi bila overconfident. Kalau budak sekolah. Kan? Kalau kita pula dalam situasi solehah, sifat solehah, bila overconfident, apa akan jadi adalah kita dah cukup memadai dengan keadaan kita sekarang. Dan kita rasa kita dah cukup baik. Dan kita dah cukup solehah, tak perlu dah nak tambah apa-apa lagi. Dah cukup, yang penting maintain. Bukan maintain berat badan. Maintain dengan amalan-amalan yang kita ada sekarang. Itu sahaja. Tak ada plan untuk kita tambah. Perlu ingat sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita ada tahap manusia yang jenis tahap manusia yang duk rasa tenang, aman, damai, rasa macam okey dah. Yang penting maintain sekarang ni, kita tak jahat dah okey. Yang penting kita tak buat benda-benda yang Allah haramkan. Itu level manusia yang duduk dalam level namanya salim. Bukan orang nama Salim. Salim bahasa Arab tu maksudnya selamat. Jadi maknanya dia selamat selama dia berfikir dalam kepala dia hanyalah sekadar untuk melaksanakan yang wajib-wajib sahaja dan kemudian meninggalkan semua yang Allah haramkan. Kita fokus yang tu je, itu dah selamat. Kan ada sahabat Nabi SAW yang pernah tanya kan, ya Rasulullah, boleh tak kalau aku ni dalam hidup cuma sekadar yang penting aku dah ucap kalimah syahadah, kemudian aku solat 5 waktu, aku puasa bulan Ramadan, aku tunaikan segala yang Allah perintahkan dan aku tinggal yang Allah larang. Aku menghalalkan apa yang Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Boleh tak masuk syurga? Nabi jawab boleh. Jadi tu level selamat. Selamat maknanya fokus fikiran kita yang tu je. Tapi level ini dia takkan jadi kekasih Allah. Dia kalau masuk syurga pun dia takkan duduk dekat Nabi. Dia takkan dapat berjiran dengan Nabi. Kalau masuk syurga pun dia takkan dapat level tinggi-tinggi. Dia setakat sekadar masuk syurga. Selamat je lah, tak masuk neraka. Itu pun kalau betul-betul boleh tinggal maksiat. Kalau betul-betul kita punya kewajipan semuanya tertunai secara sempurna. Maknanya pahala solat kita yakin. Penuh, full. Tak rosak kita punya pahala solat. Kalau kita buat zakat, pahala zakat kita full. Kita dapat penuh. Kalau kita puasa kita dapat pahala. Kita dah bincang sebelum ni kan, banyak orang yang puasa tak ada pahala. Kalau puasa kita jenis yang tak ada pahala, maknanya tak ada lah. Kita kata tak settle. Baik, jadi maknanya kalau kita fokus kepada yang wajib dan yang kita buat yang wajib dan kita tinggalkan yang haram, itu selamat. Tetapi kita dalam hidup kita, kita nak yang lebih baik, iaitu satu lagi level yang level ni kita katakan ini dah level kekasih Allah. Jadi kalau nak jadi kasih Allah, masuk level satu lagi, bukan sekadar melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi kena tambah lagi amalan-amalan kebaikan, amalan kebajikan, amalan-amalan sunat. Kan? Maknanya amalan sunat kita tambah, perkara yang makruh kita tinggalkan. Walaupun yang makruh ni tak dosa, tapi Allah tak suka. Jadi yang tu kita tinggal. Kan? Kemudian yang sunat ni kalau tak buat pun tak apa. Kan? Tak dosa kan?
Cuma buat dapat pahala. Yang tu kita perhatikan. Jadi kita buatlah amalan-amalan yang lebih daripada sekadar yang diwajibkan sahaja. Sebab kalau amalan kewajipan ni sikit, dia tak banyak. Okay. Benda wajib rukun Islam lah. Dan selain daripada tu, termasuk kalau bagi wanita, kalau keluar rumah, kita tutup aurat contohnya kan. Tapi kalau kita duduk dalam rumah je, tak pergi mana-mana, dah tak ada masalah. Kan? Dia maksud zaman sekarang ni, maksud duduk rumah tu bukan sekadar kaki kita duduk menapak atas rumah dah. Tapi handphone pun shut down, off. Sebab sekarang kalau kaki kita tapak atas rumah tapi handphone on, kita buat video live ke, tu dia tak kira duduk rumah dah. Dia kita kira keluar. Kan? Jadi maknanya kita kata itu keadaannya bagi kita kalau kita sekadar menjaga apa yang diwajibkan sahaja. Kan? Baik, yang amalan-amalan sunat ni itulah yang kita boleh lakukan kalau kita nak jadi kekasih Allah. Dan ini perlu kepada mujahadah yang sangat besar. Dan contohnya kita nak qiyamul lail, nak bangun tengah malam tu ngantuk. Ngantuk. Jadi kita kata bukan kata bangun tengah malam je. Nak bangun tidur memang ngantuk gitu kan. Kecuali kita tu dah tidur sampai tak berapa hari sampai dah tak larat tidur, barulah bangun tu sekar tak ngantuk. Mula-mula nak bangun tu memang biasa ngantuk. Apalagi kalau tengah-tengah malam orang semua masih tidur lagi. Itu lagilah ngantuk. Tapi kita mujahadah untuk kita jadi lebih dekat kepada Allah, untuk kita jadi kekasih Allah. Dan kalau betul nak duduk bersama dan berjiran dengan Nabi SAW, itu kebahagiaan yang sangat besar di dalam syurga. Kan? Dalam syurga, kebahagiaan paling besar apabila kita dapat berjiran dengan Nabi SAW. Kalau nak berjiran dengan Nabi SAW, adakah boleh kita hidup sekadar suka-suka hati kita? Kan? Hidup sekadar kita kata cukup-cukup. Kan? Nak duduk dengan Nabi memang hidupnya kena penuh dengan perjuangan dan melawan segala hawa nafsu kita, keinginan-keinginan dunia kita. Jadi itu makna kita kata nak letak diri kita dalam kedudukan wanita solehah. Jadi tak boleh kita merasa aman dan tenang dengan keadaan kita sebab kita belum pasti adakah kita solehah ataupun tidak. Yang kita dah bincangkan sebelum ni, tiga perkara yang sepatutnya kita jaga betul-betul tu, kita cuba amalkan semaksimum yang mungkin. Yang menjaga solat, kita dah bincang. Cabarannya adalah disebabkan ada haid, ada nifas ni, menyebabkan kadang-kadang solat jadi mandi wajib jadi dilambatkan. Kadang-kadang sebab ada anak-anak kecil, yang jaga anak-anak kecil sampai solat tertinggal. Macam tu juga puasa. Dan menjaga maruah diri ni benda yang paling berat pada bagi wanita. Kita kata berat macam mana? Bukan ramai pun orang kena tangkap basah. Walaupun tak ramai kena tangkap basah, sebenarnya perzinaan di Malaysia kita ni dah cukup membimbangkan. Anak-anak sekolah tu dah banyak dah. Kita katakan tidak suci lagi. Anak-anak sekolah menengah tu. Dan pernah saya mengajar satu sekolah menengah ni. Ada survey datang ke sekolah dengan buat survey. Cek nak tahu berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar tu yang pernah berzina lah istilahnya. Kita boleh dia dapat daripada kesimpulan tu sekitar 50%. Itu kat kampung. Kat bandar lebih dahsyat daripada tu. Jadi maknanya kita kata kalau kita nak sebut jaga maruah diri ni, kalau sampai kepada zina tu dah tahap yang sangat sangat hujung dah tu. Dah sangat hujung. Padahal yang kita bincangkan dalam persoalan menjaga maruah diri bagi wanita itu kan bermula daripada bagaimana kita keluar daripada rumah. Bagaimana keadaan dan cara kita keluar daripada rumah. Jadi maknanya bermula dengan yang pertama sekali adalah penampilan, pakaian kita. Pakaian kita, cara kita istilahnya ada make-up dan sebagainya tu, perhiasan-perhiasan tambahan yang kita pakai tu, itu semua ada garis panduan syariat. Jadi itu semua dah mula dah dalam bab penjagaan maruah diri. Sebab tu sebenarnya anak-anak sekolah menengah ni yang sekolah dia tu campur lelaki perempuan, ibu-ibu memang kena perhatikan betul-betul pakaian dia. Kalaupun dia memang kita kata nak berhias kot mana, uniform sekolah. Tak, dia bukan berhias, aurat dia tu. Kita kan pernah bincang aurat wanita ni dikatakan sebagai berpakaian tapi telanjang tu ada dua. Satu, dia pakai pakaian tapi terbuka sebahagian aurat dia. Mungkin kalau baju sekolah dia pakai elok, pakai tudung elok, mungkin taklah terbuka yang ni.
Tetapi kemungkinan untuk terdedah tu, yang tu kita kena jaga juga. Bila dia duduk kat sekolah pagi sampai petang, kan, dan dia berhadapan dengan lelaki ajnabi yang sangat banyak dekat sekolah dia tu, dia dah balik. Sekolah menengah kan, dah balik. Nah, maka kemungkinan untuk terselak aurat dia tu memang sangat besar. Jadi kita kena pakaikan dia dengan satu lagi lapisan. Pakaian yang boleh jadi perisai supaya aurat dia kalau ada kemungkinan untuk terdedah, maka dia selamat daripada terdedah. Yang antaranya tangan. Misalnya kan, tangan kan baju lengan sekolah kan terbuka kan, luas kan. Jadi untuk terselak tu sangat mungkin. Jadi kita bagi dia pakai hand sock, sarung lengan. Kan? Stocking, kalau dia pakai stocking pendek takat buku lali, tu sangat mungkin untuk terselak. Terutama bila dia duduk, kain tu kadang-kadang terangkat lebih tinggi. Kan? Maka kita bagi dia pakai stocking yang panjang ataupun bagi lapisan apa yang penting kita kata untuk tak mudah terselak. Kalau kita ingat balik zaman kita belajar kat sekolah dulu pun kadang-kadang tak ada orang perhati kan. Jarang orang perhatikan pakaian budak sekolah ni. Baik, itu satu dari segi nak terselaknya tu. Kan kita kata terbuka sebahagian aurat. Baik, yang kedua yang dikatakan berpakaian tapi telanjang ni adalah pakaian jarang. Kain jarang. Baju sekolah ni putih kan warna dia. Warna pakaian itu boleh menjadi sebab kepada nampaknya bayang-bayang ataupun warna kulit tu sendiri. Apalagi kalau pakai kain yang nipis. Jadi memang kena dipakaikan lapisan satu lagi. Dan lapisan tu kena dipastikan tidak menampakkan tidak menampakkan warna kulit dia dan tidak menampakkan juga bentuk tubuh dia. Jadi tu maknanya kita kata sebenarnya tempoh dia belajar tu adalah pendidikan yang ditanamkan pada diri dia, bagaimana dia akan merasa selesa dengan pakaian yang dia akan pakai setelah daripada keluar dari sekolah. Sebab tu kita tengok negara-negara yang mana orang perempuan dia bila pergi kerja boleh pakai skirt dengan selamba je kan. Maknanya majoritinya pakai macam tu, tak kisah. Itu sekolah menengahnya pakai macam tu. Kan? Sebab masa dia sekolah tu memang pakaian dia skirt, mini skirt. Kan? Jadi akhirnya bila keluar daripada situ dia dah biasa dengan pakaian tu. Kan? Yang pakaian skirt, pakai baju sekolah menengah skirt ni Jepun. Kan? Indonesia kalau sekolah menengah kebangsaan. Dia memang skirt, memang mini skirt. Jadi kan cuma Indonesia sekarang dah makin berubah lah. Yang masuk pesantren, masuk pondok tu, tu alhamdulillah selamat. Tapi maknanya kalau di tempat kita pula, pakaian di sekolah kita, macam mana kita biasa pakai kat sekolah kita, tiap-tiap hari kita terdidik dengan pakaian itu, maka keluar daripada sekolah tu kita akan selesa dengan pakaian macam tu. Jadi itu yang maknanya bila kita tak pernah perhatikan kain kita jarang ke tidak, pakaian kita nampak bayang-bayang ke tidak, masa kita sekolah, maka keluar daripada sekolah tu kita dah tenang dengan pakaian yang macam tu, kita tak fikir langsung nampak ke tidak, jarang ke tidak. Kan? Itu kita katakan satu bentuk pendidikan yang kadang-kadang kita tak sedar pendidikan yang berbentuk praktikal. Tak ada orang cakap apa-apa, tapi itu yang biasa kita pakai. Kan? Kita pakai tudung saiz apa masa sekolah tu, sebab kita pakai lama tu. Daripada umur 13 tahun sampai umur 18. 5 tahun kan, lama kita pakai pakaian macam tu. Jadi saiz tudung yang kita biasa pakai kat sekolah itu, pagi sampai petang kita duk pakai, kita akan selesa untuk pakai dengan pakaian yang macam tu setelah keluar daripada sekolah tu. Kan? Sebab tu kalau dapat kita letakkan kan, anak-anak kita kan di tempat di sekolah yang sangat menjaga aurat dia. Kan? Kalau boleh yang terelak daripada terlampau kerap berhadapan dengan lelaki ajnabi itu lebih selamat pada dia. Sebab bila kita cerita wanita tempat paling tenang dan aman bagi dia adalah dalam rumah, maknanya kita bukan kata maknanya anak kita tu tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi sekolah. Tak. Dan kalau memang dia perlu pergi sekolah, konsep tempat paling aman dan selamat bagi kita dalam rumah tu maksudnya salah satunya adalah kita tidak bertemu dengan lelaki ajnabi. Jadi bila bertemu dengan lelaki ajnabi, maka di situ akan timbul risiko yang sangat besar. Kan? Untuk wanita ni menjadi fitnah kepada kaum Adam dan sekaligus sebenarnya fitnah kepada dunia. Apalagi pada usia-usia remaja ni, usia-usia yang hati masih berbunga-bunga. Hatinya masih, kita kata imannya masih belum betul-betul mantap. Imannya tu masih ada dalam tempoh yang perlu kepada peneguhan gitu. Perlu dikuatkan keimanannya pada tempoh tu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan Allah jaga generasi yang selepas daripada kita. Sebab kadang-kadang kita tengok
pembentukan satu generasi pada masa akan datang tu cukup sekadar kita merosakkan satu generasi saja, maka dunia masa depan akan rosak. Satu generasi saja. Jadi kita ambil iktibar daripada kerajaan Turki Uthmaniyah yang sangat besar. Kan? Turki Uthmaniyah sangat hebat. Yang kita tahu sebenarnya Turki Uthmaniyah ni di Turki. Tapi dia ada hubungan yang sangat dekat dengan Nusantara kita. Dia ada hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah-pemerintah kerajaan Islam di Tanah Melayu. Kita sebut Nusantara, masa tu belum ada Malaysia, Indonesia tak ada lagi. Kan? Awal Islam datang di Samudra Pasai, di Sumatera. Sekarang Sumatera. Kan? Di sana tu dia ada tamadun Islam sendiri, Aceh. Kan? Dia ada tamadun Islam sendiri dan dia ada hubungan yang sangat kuat dengan Turki. Tapi dalam tempoh jatuhnya daripada tahun 1924 dan kita sekarang 2022, boleh tengok betapa sekularnya generasi yang ada sekarang. Kan? Maknanya, kalau dihitung tu hanya satu generasi saja. Cukup untuk merosakkan dunia pada masa akan datang. Jadi macam tu juga sebenarnya, kalau kita nak bina dunia pada masa akan datang, cukup kita selamatkan satu generasi saja. Maka generasi itu akan membaikkan dunia pada masa akan datang dan generasi itu jugalah yang akan bina lagi generasi yang selepas daripada itu. Sebab tu jangan pandang sebelah mata anak-anak yang kecil-kecil dalam rumah kita tu, kadang kita cuma rasa dia budak kecil. Dia adalah manusia yang akan membentuk masa depan dunia. Jadi kita tak boleh jaga dia sekadar macam jaga lembu. Lagi makan, kan? Lepas tu mandikan dia. Lepas tu dia nak beli apa-apa, kita belikan. Lepas tu hantar sekolah dah. Lepas hantar sekolah tak tahu apa-apa. Yang penting lega, kan? Dah hantar sekolah. Dan tak, konsep pendidikan tu berlaku 24 jam. Yang bukan kat sekolah je. Dan pendidikan itu lebih banyak berlaku atau lebih banyak berkesan melalui dengan apa yang dia lihat. Bukan apa yang kita cakap. Apa yang dia tengok pada mak bapak dia. Itulah kalau kita faham. Itulah antara hikmah perkahwinan. Apa hikmahnya? Hikmahnya dia akan buat kita ni lebih bersemangat dan lebih bermotivasi untuk struggle menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa kita kena jadi manusia yang lebih baik? Sebab ada orang dalam rumah kita yang selalu perhati apa yang kita buat. Dan apa yang kita buat tu akan jadi contoh kepada dia. Dan bila dia akan buat benda yang sama. Dan mencontohi perbuatan kita. Kalau baik perbuatan kita, maka jadilah dia sebagai seorang yang baik mencontohi apa yang kita buat. Kalau tak baik apa yang kita buat, ada manusia dalam rumah kita yang melihat apa yang kita buat tu sehingga dia mencontohi dan dia akan termasuk dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan, barang siapa yang memulakan perbuatan baik, maka baginya segala kebaikan, kan? Maka baginya pahala apa yang dia lakukan dan juga apa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti ataupun melakukan perbuatan baik itu. Dan siapa melakukan perbuatan buruk, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka baginya dosa apa yang dia lakukan dan dosa orang yang mengikuti perbuatannya. Jadi sebab itulah ibu bapa ni dapat pahala setiap kali anak dia buat baik. Kenapa? Sebab ibu bapa itulah yang memulakan perbuatan baik sehingga anak tu ikut. Dan tengok yang kita belajar hari ni, apa yang kita buat dalam hidup kita ni, banyaknya kita ambil daripada mak bapak kita. Sebab tu banyak orang didik anak dia sebagaimana yang mak dia didik. Kan? Tak banyak orang yang belajar cara didik anak ni. Kan? Yang dia belajar, apa yang dia tengok mak bapak dia buat. Kalau dia rasa betul, dia buat ke anak dia. Dia rasa tak betul, dia tak buat ke anak dia. Ada juga yang dendam. Dia rasa tak betul, dia buat ke anak dia. Lagi teruk daripada apa yang mak dia buat. Ni na'udzubillah lah. Maknanya bukan tu kaedah dia. Baik, hari ni kita tengok pada tajuk kita iaitu satu lagi sifat bagi wanita untuk dijadikan ataupun termasuk dalam kategori wanita yang solehah, wanita yang akan mendapatkan kunci pintu syurga, iaitu mentaati suami. Ini subtopik yang terakhir, bab terakhir, subtopik terakhir. Maknanya last ni buku ni akan datang, insyaAllah kita pakai buku lain. Ada satu lagi subtopik tentang tips memiliki kunci pintu syurga. Itu sikit je, insyaAllah. Mudah-mudahan sempat. Baik, hari ni tengok mentaati suami. Tadi yang pertama, menjaga solat 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga maruah diri kita, dan kemudian yang keempat ni mentaati suami. Hari ni ada yang bukan isteri. Tapi tak apa, bakal isteri, insyaAllah. Jadi kita kena belajar lah. Maknanya macam mana mentaati suami ni disebut sebagai salah satu
kita kata yuran. Salah satu yuran untuk kita mendapatkan kunci pintu syurga. Ini harga dia. Harga dia adalah di dunia, seorang isteri, seorang wanita itu mentaati suami dia, maknanya dia adalah 1/4 daripada perkara yang cukup susah untuk dijaga. Dan kenapa jadi susah tu? Nanti kita tengok. Baik, kita baca dulu. Sebelum seorang wanita berkahwin, dia perlu mentaati ayahnya sebagai ketua dalam rumah. Setelah berkahwin, maka suami adalah pemimpin bagi seorang isteri. Justru ketaatan itu perlu diserahkan kepada suami kerana suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang akan dipertanggungjawabkan atas segala yang berlaku pada isteri dan anak-anaknya. Sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas terhadap orang yang di bawah pimpinan kamu. Ingat poin dia, setiap daripada kamu. Maksudnya setiap kita tak ada seorang pun terkecuali. Kita tak boleh kata kita bukan pemimpin, kita follower. Kita pekerja je, kita ikut je. Tak. Nabi kata setiap kita adalah pemimpin. Jadi siapa yang tak rasa diri dia pemimpin, sekarang kena tahu. Pemimpin kod mana kita ni? Ni Nabi bagi tahu. Yang pertama, kalau pemerintah, seorang pemerintah dia adalah pemimpin kepada rakyat dia. Dan dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Baik, ini maknanya khusus pemerintah. Yang kedua, lelaki. Okay, bagi lelaki, dia adalah pemimpin kepada anggota keluarganya. And maka dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Maksudnya konsep pemimpin ni dia bukan ketua yang boleh bagi semua arahan. Kita kadang-kadang seronok nak jadi pemimpin. Ramai orang gila kuasa kan. Kenapa jadi gila kuasa? Sebab kita memandang kuasa tu sebagai satu perkara yang seronok, yang best. Bila jadi ketua boleh suruh orang semua kena ikut. Kan? Bila jadi ketua, semua yang kita nak orang kena buat. Bila jadi ketua, tak ada siapa boleh salahkan kita. Itu yang kita fikir. Dalam Islam dia bukan gitu. Bila kita jadi ketua, kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Adil ke, tak adil ke? Kan? Jadi apa dengan apa yang kita pimpin tu semua akan ditanya. Itu konsep kepimpinan. Sebab tu disambung setiap tu, diulang-ulang setiap individu tu disebut kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Jadi yang bagi tugas ni Allah. Allah bagi kat kita tugas, kamu pemimpin kepada sekian-sekian. Baik, sekarang kamu akan ditanya. Sebab tu makin besar jawatan kita, makin bahaya kedudukan kita. Makin banyak soalan di akhirat nanti. Jadi kuasa ni bukan satu kesenangan bagi kita kalau kita faham konsep ni. Tapi suatu ketakutan bagi kita di hadapan Allah. Kan? Takut dengan makna kata kebimbangan dalam hati kita. Sebab tu kalau kita tengok khalifah Rashidin kan, khalifah dalam tamadun-tamadun Islam itu dahulu kan, dalam khilafiyah Islamiah antaranya kita ambil cerita kisah Khalifah Harun Ar-Rashid pernah satu ketika berjalan ataupun naik kudanya kan, nak masuk ke gerbang kota dia, tiba-tiba berdiri seorang lelaki di pintu gerbang tu. Dia nampak khalifah, lelaki ni laser dia cakap, takutlah engkau kepada Allah wahai khalifah. Kalau kita lah, kita ni ketua jabatan, tiba-tiba datang pekerja kita, staf kita tak pasal-pasal dia cakap dengan kita takutlah pada Allah. Marah. Nak marah ada ni, apa dia ni, kita buat apa? Salah apa? Tiba-tiba nak takut pada Allah, cari pasal ke apa kan? Nak Khalifah Harun Ar-Rashid tak? Sebab dia tahu tanggungjawab dia sebagai khalifah, ketua kepada dunia Islam pada ketika tu. Maka apa dia buat? Dia menangis. Seorang khalifah menangis hanya dengan ayat macam tu. Dia turun daripada kuda dia dan dia terus jumpa dengan lelaki ni, dia tanya, apa maksud kata-kata engkau tadi? Apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu tadi kan? Adakah aku melakukan sesuatu yang menyebabkan aku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Adakah aku melakukan satu perkara yang salah di sisi Allah? Sehingga kan engkau menyebutkan perkataan tadi. Maksudnya bila sebut takutlah engkau kepada Allah, perasaan orang beriman ni dia tak melenting dulu. Tapi perasaan kita memang, ya Allah, aku takut pada engkau. Aku ada buat salah apa ya Allah? Kita bukan takut ke orang yang cakap tu, tak.
Kita memang betul-betul takut pada Allah. Itu perasaan orang bertakwa. Saya pernah jumpa suami isteri bergaduh. Isteri dia melenting-lenting lah tinggi suara. Lepas tu suami dia cakap, tu takut Allah, takut Allah. Isteri dia sampai cakap, cerai. Bahaya sampai keluar perkataan macam tu. Suami dia kata, takut Allah, takut Allah. Makin cakap takut Allah, makin kuat suara dia. Makin dia melenting-lenting, makin dicampak-campaknya barang dalam rumah. Dan maksudnya, perkataan itu tidak menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Dan bahkan kalau ikutkan golongan para salafus soleh ni, bukan sekadar disebut takut Allah baru nak takut Allah dah. Sebut Allah je dah pingsan. Pingsan kan, ada sahabat yang berapa kali ambil wuduk. Dan sebab setiap kali ambil wuduk, dia ingat je Allah, dia pingsan. Lepas tu bangun balik, ingat Allah, pingsan. Itu kadar kita kata takutnya dia kepada Allah SWT, yang maknanya dia takut tentang tanggungjawab yang akan ditanya di hadapan Allah SWT. Dan itu konsep pemimpin. Jadi kita bila memimpin bukan maknanya kita berkuasa dah. Kenapa jadi pemimpin ni orang kena dengar kata kita? Sebab tadi dia seimbang balik dengan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bila dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, nanti Allah akan tanya, yang kamu pimpin ni jadi macam ni, kenapa? Kita kata dah nak buat macam mana, kita cakap dia orang tak dengar. Kan susah lah nak memimpin. Jadi bila suami ada tanggungjawab memimpin keluarga dia, sebab itulah kemudian isteri dan anak-anaknya wajib taat kepada dia. Kenapa? Sebab nanti Allah nak tanya dia, isteri kamu ni jadi macam ni, isteri kamu ni duk buat dosa tiap-tiap hari, duk jadi internet kampung ni, meraya bergosip tiap-tiap rumah. Jadi macam ni pasal apa? Suami tu kata, dah kita cakap dia tak mau dengar. Allah kata, aku bertanggungjawabkan engkau untuk mengubah dia gitu. Memperbaiki dia, menyelamatkan dia daripada neraka. Apa yang kau dah buat? Boleh tak dia jawab? Dah cakap tak dengar? Tak lepas. Tak lepas je tu. Sebab memimpin bukan sekadar cakap. Sebab itulah Allah izinkan suami untuk menghukum. Allah izinkan ayah untuk menghukum anak dia. Kenapa? Tujuannya tu untuk selamatkan daripada neraka. Dan dia ada tanggungjawab yang sangat besar. Beza dengan kita, misal kata isteri atau anak ni, dengan suami atau dengan ibu bapa, dia tidak ada kewajipan untuk menyelamatkan mereka daripada neraka dengan kewajipan khusus. Kita ada kewajipan umum. Kewajipan umum ni maknanya sama dengan kewajipan kita kepada semua umat Islam. Jadi sebab tu tak boleh sampai tahap hukum. Kenapa tak boleh sampai tahap hukum? Sebab tak perlu hukum. Tak ada keperluan. Allah tak akan tanya kepada kita, kenapa suami kamu ni tak solat? Kenapa ayah kamu ni tak solat? Kan? Allah tak tanya kat kita. Melainkan persoalan itu sekadar persoalan adakah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai sesama Muslim yang bertanggungjawab untuk memperbaiki Muslim yang lain. Itu bukan cerita dia dengan suami dan ayah saja. Itu cerita dia dengan kawan kerja kita pun macam tu, dengan jiran tangga kita pun sama level tanggungjawab. Dia macam ni lah kalau nak faham. Pemimpin dengan rakyat. Kenapa kerajaan boleh hukum rakyat? Kalau buat jenayah, kita boleh kena denda, kita boleh dimasukkan dalam penjara, macam-macam hukuman ya. Kenapa? Kenapa kita tak boleh hukum kerajaan? Kerajaan buat salah juga kan? Kita buat salah juga kan? Ini bukan politik, ini hakikat. Tak ada masalah. Dan kalau tiba-tiba nak kata, oh tak ada, kita tak pernah buat salah, itu maknanya kita bukan duduk alam manusia. Yang tak pernah buat salah tu alam malaikat. Kalau manusia memang kita akan buat salah. Baik. Bila kita kata masing-masing ada salah, kenapa kerajaan boleh hukum rakyat? Rakyat tak boleh hukum kerajaan. Sebab rakyat ada di bawah tanggungjawab kerajaan. Apa-apa jadi kepada rakyat Malaysia ni, kerajaan akan dipertanggungjawabkan. Kenapa Malaysia jadi macam ni? Tapi apa jadi kepada kerajaan, kita tak dipertanggungjawabkan. Ada orang akan tanya kita, kenapa kerajaan kamu jadi macam ni? Apa kamu dah buat? Tak kan? Kita tak dipertanggungjawabkan. Sebab tu kita tak perlu sampai menghukum. Bukan kata tak boleh ke apa, memang tak perlu. Jadi macam tu jugalah. Kenapa isteri atau anak tak boleh hukum mak bapak, tak boleh hukum suami? Sebab tak perlu pun. Sebab kita tidak dipertanggungjawabkan ke atas dia. Dan maka dia yang suami atau ayah yang dipertanggungjawabkan kepada ke atas keluarga dia, maka dia berhak untuk menghukum tujuannya. Bukan hukum sebab nak marah, sebab sakit hati, tak, bukan gitu. Tujuannya untuk menyelamatkan dan menjaga kita. Contoh, hukuman tak boleh keluar rumah 3 hari 3 malam. Kenapa dia boleh buat hukuman gitu? Sebab kita dah merayau tempat tak apa-apa.
Kita dah merayau, contohlah, bergosip pergi rumah jiran tu pagi sampai ke malam. Tak berhenti. Maka dinasihatkan tak makan saman. Kan? Lepas tu pesan dekat jiran tu, jangan duk layan ni. Bini aku ni kalau datang rumah kau, jangan bagi dah dia duk datang. Pasal tahu dah dia ni duk bergosip satu kampung. Kan? Tak makan saman juga, duk keluar juga sembunyi-sembunyi. Pasang CCTV tu. Nampak dia keluar. Kita tanya dia tak ngaku. Ni ada ni bini macam ni. Saya pernah baca satu review. Ni review online. Dia beli barang. Dia beli barang online. Barang tu barang reject. Lepas tu tak boleh pakai. Dia punya review tu dia tulis apa? Barang tu memang reject tapi sepatutnya boleh pakai lah kan. Cuma sampai kat dia memang totally tak boleh pakai langsung. Nak beli online. Reject ni patut kita tengok barang tu. Setakat mana reject yang boleh pakai dan yang tak boleh pakai. Dan review dia tulis apa? Dia kata, sampai tak boleh pakai langsung. Harap-harap suami tak tahulah. Kita beli barang reject lepas tu tak boleh pakai. Maksudnya apa? Tak minta izin suami. Tak bagi tahu kat suami kata dia nak beli barang. Kan? Kalau kata, ni duit kita, siapa nak kena minta izin? Tak. Dia gini, kalau duit kita memang hartaku jua. Hartamu hartaku jua. Memang betul pun. Tetapi kenapa kita jadi kena bagi tahu kat suami? Sebab suami ada tanggungjawab untuk mendidik isteri dia. Wanita ni dalam bab menguruskan harta itu secara umumnya itu ada pesanan daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dia pesan. Dia kata janganlah kalian menyerahkan semua harta kalian kepada isteri dan anak-anak kalian dan kemudian kalian hanya menonton, membiarkan, melihat isteri dan anak-anak kalian itu bersukaria dan menguasai harta kalian. Kenapa? Sebab yang pertama wanita ni dia ada perangai kanak-kanak. Dia beli benda bila suka. Itu perangai budak-budak tu. And bila suka sangat tengok, cantiknya beli. Tu budak-budak kan, budak-budak tengok kanak-kanak ni. Kita bawa pergi kedai, dia kalau tengok ada benda tiba-tiba warna hijau striking, minta beli. Dia tak tahu pun tu apa benda. Saya pernah juga lah bawa budak itu nak tu melalak-lalak dia nangis. Lain kali kita cakap dengan dia, tahu tak tu apa dia? Tu tong gas. Cuma tong gas tu comel sangat. Maksudnya dia tak tahu tu apa benda, yang penting cantik nak beli. Dan wanita tu ada sifat. Don't deny. Jangan deny dulu. Jangan kata kita terkecuali tak. Bila kita deny, kita kata kita terkecuali. Pertama yang akan berlaku adalah bahaya lah. Sebab maknanya kita akan tolak apa-apa nasihat yang datang. Jadi maknanya bila sahabat pesan macam ni, dan sahabat itu Ibnu Abbas bukan sahabat yang selalu bercakap ikut nafsu. Ibnu Abbas ni adalah mufasir. Dia kalau cakap memang benda-benda yang ilmu gitu kan. Itu adalah ilmu dan makluman kepada kita. Maka nombor satu, cuba terima dulu dan cuba muhasabah diri kita. Kita termasuk tak? Walaupun memang kita kata ada wanita yang terkecuali. Tapi itu minoriti. Dan jangan kecualikan diri kita sendiri. Tunggu orang lain yang kecualikan kita. Selalunya kita tak sedar. Budak kecil tu kan, kalau kita cakap dengan dia, ni beli nak beli barang tak apa-apa. Dia marah. Dia kata, lah memang benda tu dia kena beli. Dia rasa dia kena beli. Jadi maknanya, sebab dia tak tahu apa yang dia nak beli. Jadi konsepnya adalah bukan maknanya tak boleh sampai tak boleh bagi langsung kepada isteri dan anak-anak. Tak. Bagi bahagian yang diperlukan oleh isteri dan anak-anak. Supaya maknanya konsepnya adalah suami tu dia kena observe juga. Supaya harta itu digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang terbaik. Bukannya kemudiannya bebas-bebasnya ikut suka nak pakai buat apa yang akhirnya mengakibatkan. Bukan benda kecil ni, bukan benda simple. Sebab bila salah pakai harta, tak reti nak urus harta, yang akan jadi adalah inflasi. Jadi dia akan jadi masalah ekonomi dunia. Kalau sejuta orang buat macam tu, dia jadi masalah ekonomi. Jadi maknanya sekarang ni konsepnya adalah kenapa kita jadi kena bagi tahu kat suami. Satu, kalau itu memang duit kita, kita bagi tahu sekadar untuk kita kata supaya dia dapat menjaga kita dari sudut kewangan. Itu atas dasar tanggungjawab dia untuk mendidik wanita. Tanggungjawab dia untuk mendidik isteri dan anak-anak supaya dapat mengawal gitu, supaya dapat melakukan sesuatu dengan rasional gitu, bukan dengan emosi. Jadi minta pendapat, nak beli apa-apa pun kita boleh minta pendapat. Itu kalau duit kita. Sebab sini semua kerja kan, semua ada duit sendiri. Kalau duit kita, kaedahnya tu. Kecuali kalau suami kita tu memang ada masalah mental.
Masalah mental dia ialah jealous. Kan? Jealous duit bini dia ada duit. Itu lain cerita. Kan? Baik. Kalau suami tak ada masalah apa-apa, tak ada masalah untuk kita minta bimbingan daripada dia. Contohnya, kita boleh buat gini. Kita boleh cuba laksanakanlah dalam kehidupan kita. Misal kata kita nak pergi shopping. Kita boleh pesan siap-siap kat dia. Sebab kita tahu kita ni bila dah masuk shopping mall, rasional hilang. Kan? Tengok offer sampai 75%. Nak beli sangat dah. Padahal, bila survey-survey harga dia sebenarnya, memang tu harga dia pun. Kan? Bukannya diskaun 75% pun. Memang harga dia macam tu. Kan? Kita tu tak boleh nak fikir dah. Bila nampak diskaun banyak sangat, barang murah sangat, dah tak boleh nak fikir. Maka sebelum masuk, kita dah bagi tahu. Kita pesan. Nak pesan kat suami ke, kalau ada anak lelaki ke, yang biasanya lebih rasional dalam bab beli barang ni, kita pesan. Bagi tahu kata kalau kita nak beli apa-apa yang tak penting, tolong bagi tahu. Bila bagi lampu hijau kita, senang dia. Jadi dia tak adalah kesian nak tegur kita sebab kita dah pesan awal-awal. Ya, kadang-kadang kita dah penuh troli, tiba-tiba dia nak tegur kita, suruh keluarkan balik separuh troli. Kesian kan? Dia pun kesian. Kan? Dia tak tergamak. Tapi kalau kita dah pesan, insya-Allah tak ada masalah. Atau kita bagi tahu terus. Kalau kita termasukkan barang yang tak penting dalam troli, keluarkan balik. Kan? Senang. Dia pun dah dapat lampu hijau. Tahu-tahu sampai kat cashier, kosong troli. Rupanya kita nak beli semua tak penting. Memang betul kadang-kadang berlaku benda macam tu. Ini saya praktik sendiri. Saya target macam ni. Bila nak masuk je supermarket ni, saya kata saya nak bahagikan setiap barang yang saya nak beli kepada 3 bahagian. Yang pertama, barang daruriyat. Barang yang betul-betul penting yang kalau kita tak ada, memang ada masalah. Hidup kita akan ada masalah. Kemudian yang kedua, hajiat. Hajiat ni benda yang kalau ada dia, keadaan kita lebih baik. Yang ketiga, tahsiniat. Tahsiniat ni benda yang memang menyenangkan kita. Kita kata, kita panggil dia sebagai yang memewahkan kehidupan kita. Yang kita rasa, itulah semua yang kita teringin nak beli tu. Baik, bila bagi 3 ni, masa tu saya kata, saya nak beli yang pertama tu je. Hajiat dengan tahsiniat ni tak nak. Jadi, setiap kali masuk, pegang je barang yang teringin nak beli tu, fikir balik. Ini daruriyat ke, hajiat ke, tahsiniat. Lepas masuk kategori, cancel. Last kali betul, troli kosong keluar. Rupanya memang banyak sangat benda yang sebenarnya bukan keperluan kita pun kita nak beli. Dan pegang dah tu, baca tulisan dia, fikir, nak sangat beli. Tapi bila letak kategori macam tu, tak jadi beli. Sebab dia bukan dalam keperluan kita yang sebenar. Sampai akhirnya kita sedar keperluan hidup kita sebenarnya tak banyak. Jadi harta kita sepatutnya majoriti ataupun lebih daripada separuh harta kita boleh kita infakkan. Sebab keperluan hidup kita sangat sikit. Keinginan tu yang banyak sangat. Teringin nak beli tu, teringin makan pun sebenarnya keperluan makan sikit je. Teringin nak makan yang sedap-sedap, yang macam-macam tu, yang banyak tu. Yang mahal sangat tu. Kalau ikutkan makan keperluan, nasi lemak RM1 cukup lah. Untuk pagi sampai tengah hari kan. Tapi kita sarapan RM10 dah. 10 kali ganda. Kenapa? Keinginan. Baik. Balik semula pada tadi, terjemahan hadis tadi kan. Suami bertanggungjawab ataupun laki bertanggungjawab atas pimpinan anggota keluarga dia. Kemudian seorang wanita adalah pemimpin. Ini wanita. Di rumah suaminya. Jadi maknanya dalam rumah kita sebenarnya queen of the house itu memang wanita. Dan bukan queen lah, dia sebenarnya king. Kan? Dia yang mentadbir rumah. Kan? Maka kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang berlaku dalam rumah tu. Baik. Di sini kena faham lah. Maksud pemimpin rumah ni macam mana? Nanti kita cerita. Kita baca terjemah dulu bagi habis. Baik. Kemudian khadam. Khadam adalah pemimpin kepada harta tuannya. Dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang di bawah amanahnya. Baik, maksudnya khadam pun, walaupun kita kata khadam ni hamba sahaya ke, pekerja ke apa, dia tetap juga ada tanggungjawab. Itu maksud memimpin. Jadi kita sekarang ni, siapa yang rasa kita bukan pemimpin pada siapa-siapa, maka minimum kita adalah pemimpin ke atas diri kita sendiri. Kena ingat, dalam diri kita, ada banyak makhluk. Ini bukan makhluk halus. Yang halus pun banyak juga tu. Sel-sel kita tu halus juga kan.
Yang kena tengok dengan mikroskop tu kira halus lah. Cuma kalau sebut makhluk halus, orang duk bayang makhluk lain. Padahal dalam badan kita ada banyak makhluk. Baik, sel tu satu makhluk. Kan? Hormon makhluk tu yang tak nampak. Kromosom makhluk, DNA kita makhluk, hemoglobin. Kan? Sel darah kita tu makhluk. Kan? Apa lagi yang kita tak nampak? Akal kita tu satu makhluk yang ada dalam badan kita. Baik, sekarang yang kita nampak lah, yang kita nak conduct dia. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut kita ni semua akan ditanya balik kepada kita. Jadi kalau kita kata tangan, kaki, mulut, telinga, mata ni bukan kita ke? Bukan. Habis tu ni siapa ni? Ni tangan ni bukan kita yang gerakkan ke tangan ni? Ya, kita yang gerakkan sebab kita memimpin tangan ni untuk bergerak. Kita tu siapa? Kita yang ada dalam jasad tubuh badan. Itu roh itu. Roh ni lah yang akan kekal sampai abadan abada, forever, selama-lamanya, dan dia takkan musnah. Sama ada nak masuk ke neraka ataupun ke dalam syurga. Dia takkan musnah sampai bila-bila. Bila kata manusia itu binasa, kan? Kan ada tu kata-kata cintakan manusia, manusia kan binasa, kan? Cintakan harta, harta kan binasa, cintakan manusia, manusia kan mati. Kan? Memang manusia mati, memang manusia hancur, tapi yang hancur tu badan kita, jasad ni. Bukan kita. Jadi jasad ni bukan kita. Sebab tu ada orang yang duk sibuk sangat make up, sibuk sangat nak makan produk slimming lah, nak glowing lah, nak whitening lah, nak ing-ing yang lain tu kan. Yang sibuk sangat menjaga fizikal, kita silap jaga gitu. Kita sebenarnya yang duk dalam gitu. Roh kita. Itu yang akan kekal sampai bila-bila. Jasad ni tempat kita menumpang. Jadi sekarang jasad ni dibagi untuk kita buat ibadah. Jadi Allah akan tanya kita nanti, dulu aku bagi tangan dekat kau buat apa dengan tangan? Kita klik, apa benda kita tekan handphone sekarang, handphone lah. Tiap-tiap hari kita sentuh dia. Dan tangan kita pernah tak menyakiti orang? Yang ditanya kita. Jadi sebab tu maknanya tangan ni benda lain. Yang akan ditanya pada kita. Kita pemimpin kepada tangan kita. Kita pemimpin kepada kaki kita. Allah tanya nanti, kaki kamu ni aku bagi kaki, kamu bawa pergi mana? Dan melangkah ke mana? Tengah hari ni datang surau KKR. Alhamdulillah selamat. Kejap lagi pergi shopping mall sampai 5 jam. Main kelas 1 jam, shopping mall 5 jam. Ganda tu. Itu semua dia soal. Itu mungkin tak dosa lagi. Dan yang kakinya melangkah ke tempat-tempat dosa. Yang tadi pergi melangkah bergosip satu kampung tu pun dikira dosa tu. Maknanya kaki dia berjalan ke tempat yang dosa. Walaupun bunyinya pergi rumah jiran. Tapi buat apa? Tujuan apa? Maknanya dia melangkah kaki untuk buat dosa. Telinga kita, Allah tanya kan, telinga kamu ni aku bagi telinga kau buat apa? Dengar apa? Mata aku bagi kau pandang apa? Semuanya Allah akan tanya. Maknanya itu pertanggungjawaban. Baik. Kemudian kita, itu kita kata minimum. Sebab tu kalau misalnya kita sekarang kita duduk, kita nak buat apa? Katalah kita mula ambil handphone. Pegang handphone kita, tangan kita nak mula bekerja. Kita kena perintahkan tangan kita ni dan kita kena tanya siap-siap sebelum dia buat sesuatu. Kita kata, wahai tangan, aku sekarang ni tengah nak buat sesuatu ni. Agak-agak bila di hadapan Allah nanti, Allah tanya apa yang aku dah buat dekat engkau, aku boleh jawab tak? Tanya siap-siap. Dan dekat tangan kita tu kita boleh jawab tak apa yang tangan kita buat tu nanti. Allah akan tanya pada kita. Dan kemudian kita tak boleh tipu pula. Sebab nanti lepas kita jawab, tangan tu pula bercakap. Jadi saksi. Kan? Masa tu Allah tahulah. Allah memang maha mengetahui. Tapi nak tengok manusia ni macam mana perangai. Memang manusia ni perangai dia suka bela diri. Sampai di hadapan Allah masih lagi nak bela diri. Tak ngaku tu buat salah. Lepas tu bila tangan tu bercakap, barulah tiba-tiba tersenyap gitu. Alamak. Kan? Kelentong terbongkar. Ingatkan boleh sembunyi. Tapi tak kan. Maknanya itu konsep yang dikatakan sebagai tanggungjawab atas setiap satu yang berlaku, setiap satu yang ada di bawah tanggungjawab kita. Itu maknanya kita kata termasuk apa yang berlaku pada kita. Jadi maknanya memang kita semua pemimpin. Ni yang dalam badan kita saja jenuh dah nak pimpin. Kan? Selalu tak dapat kawal perasaan kan. Hati tu susah sangat nak kawal. Padahal hati tu kita kena pimpin juga. Kan? Hati yang nak berbisik-bisik kepada kebaikan, kepada kejahatan, semua tu kita kena kawal. Kita kena jaga dia. Kan?
akal otak kita yang selalu nak fikir benda yang macam-macam, dan benda yang tak sepatutnya, selalu fikir tentang masalah, kita kata dendam, kesumat kita, kebencian kita, itu semua kita nak kawal. Itu akan ditanya di hadapan Allah SWT. Baik, kemudian kita tengok muka surat 229. Ada hadis Nabi SAW sebut mengenai dengan ketaatan kepada suami. Nabi kata, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu nisaa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq." Jika aku hendak menyuruh seseorang supaya sujud kepada seseorang manusia, tentulah aku perintahkan isteri supaya sujud kepada suaminya, di mana Allah menjadikan buat lelaki hak-hak tertentu ke atas isteri-isteri mereka. Baik. Hadis ni ada orang perempuan yang marah. Ni dia kan. Suruh sujud kat suami pula dah kan. Dah, nombor satu, kalau Nabi kata, Nabi bagi tahu, kena ambil makluman ini. Apa saja hadis dan ayat Quran itu, kalau dia hadis tu sahih, hadis tu hasan, hadis tu hadis yang makbul, kita terima. Ayat-ayat Quran itu, cara kita tangkap adalah, ini makluman daripada pencipta kita. Bukan benda yang kita perlu sanggah macam perkataan-perkataan manusia biasa. Tapi dia adalah maklumat daripada pencipta kita. Inilah dia keadaan aku menciptakan kamu macam ni. Lepas tu, bila kita tahu, Allah bagi tahu macam tu, Nabi bagi tahu macam tu, lepas tu, barulah kita tanya. Dan tanyanya tu, maksudnya apa gitu, kalau kita tak faham. Baik, nombor satu, ulama' pun bincang, ni maksudnya apa dalam ni? Baik, nombor satu, ulama' kata, maksudnya, tak boleh sujud kat suami. Tu penting tak kena faham. Maksudnya, tak boleh sujud kat suami. Sebab itulah dalam ayat tu kata, lau kuntu, lau, kalau. Kalaulah boleh gitu. Jadi maknanya tak boleh jawapan dia. Baik, kemudian kenapa kata akan disuruh sujud kepada suami? Maksudnya adalah disebabkan, ada dijelaskan di hujung hadis tu kan. Ada orang ada potong setakat sujud tu je. Hadis ni penuhnya adalah di hujung dijelaskan bahawa sebab Allah menjadikan ada hak pada suami terhadap isteri dia. Dan hak itu sangat banyak. Kenapa jadi sangat banyak? Sebab tanggungjawab dia sangat besar. Jadi kita kena faham. Istilah hak dan tanggungjawab ni dia ada imbal balik. Semakin besar tanggungjawab kita pada seseorang, maka akan semakin besar hak orang tu atas kita. Dia konsep dia gitu. Kenapa kita tak ada hak yang sebanyak hak suami ke atas isteri dia? Sebab kita tak ada tanggungjawab yang sebesar tanggungjawab suami ke atas isteri dia. Jadi dia adil sebenarnya. Kita jadi rasa tak adil tu sebab kita faham separuh-separuh. Kita fahamnya nak kena sujud. Kita fahamnya nak kena taat. Susah kita. Padahal taat ni, taat ni benda yang, kenapa jadi kena taat? Sebab suami ada tanggungjawab untuk melindungi isteri dia. Untuk mendidik isteri dia. Maka kalau tidak diwajibkan taat, proses tanggungjawab nak dilaksanakan tu susah. Contoh gini. Mak bapak kan, ibu bapa. Ibu bapa kan ada tanggungjawab untuk melindungi anak kan. Baik, jadi maka dengan itu anak wajib taat kepada mak bapak. Kenapa? Sebab mak bapak nak melindungi anak. Dan kadang-kadang ada ketaatan yang disuruh taat tanpa soal. Dan taat itu ada had di bawah tu disebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau perintah itu jelas maksiat, maka itu tak boleh. Kalau bukan maksiat, memang kena taat. Kenapa? Contoh, kenapa kalau suami tak bagi isteri keluar rumah, maka tak boleh keluar? Kenapa kalau isteri tak bagi suami keluar rumah, suami boleh keluar juga? Kita kata tak acil lah macam tu. Dah, sebab suami bertanggungjawab melindungi isteri. Maka dia sepatutnya, ini yang sepatutnya dia tu setiap kali keluarkan arahan untuk isteri dan anak-anak dia, arahan tu mestilah untuk kebaikan isteri dan anak-anak dia. Bukan ikut nafsu dia. Sepatutnya gitu. Okay? Jadi kan adil kan kalau memang arahan dia adalah untuk kebaikan isteri dan anak-anak dia. Cuma kadang-kadang bila dia nak explain tu, kita tak faham. Kita tak faham kan Allah bagi orang lelaki ni langkah dia luas, langkah dia jauh, fikiran dia jauh kan. Kemampuan dia untuk menyiasat sesuatu, menyelidiki, memahami sesuatu tu, akalnya Allah bagi lebih tinggi. Itu antaranya adalah untuk dia kemudiannya menjaga. Contoh, kita ni duk berkawan lah dengan seorang.
seorang kawan kita ni kan. Kita rasa kawan kita ni baik sangat, memahami kan, kawan kita ni selalu buat baik dengan kita. Suami kita, dia ada kemampuan akal ataupun kemampuan dia untuk menyiasat lebih jauh daripada kita. Cuba tengok cuba tengok. Kaedah ibu-ibu menyiasat sekolah mana yang baik untuk anak dia. Macam mana cara siasat? Biasanya macam mana? Siasat dia kita panggil siasat ataupun survey lah, bahasa mudah sikit. Macam mana biasanya? Tanya tanya orang kan. Tanya kawan tu, tanya orang ni, tanya orang ni. Orang lelaki tak. Cara dia siasat, Google. Kan? Tengok statistik. Tengok hasil kajian. Mana lebih tepat? Lebih tepat kita tengok kepada hasil kajian, statistik, Google. Maknanya kita tengok kepada yang pandangan yang lebih meluas. Kalau kita tanya orang keliling kita, ikut nasib. Siapa yang tiba-tiba kita tanya dia kata sekolah tu bagus, kita dapat yang tu. Bukan ramai orang keliling kita. Kan? Kalau habis-habis kita tanya pun kod online kan, tanya kawan-kawan. Kan? Lepas tu saya guna teknik yang orang lelaki duk guna ni dalam nak menyiasat sesuatu. Saya pernah lah sembang dengan seorang perempuan tu. Saya kata, dia bagi tahu, orang ni sekian. Saya kata, okey tak apa, nanti saya check balik. Dia kata, nak check apa ni, dah memang jelas macam ni. Saya kata, tak apa, okey nanti saya siasat. Dia kata, tapi kalau siasat jangan bagi tahu nama saya dia kata. Saya kata, saya tak perlu bagi tahu nama siapa-siapa pun untuk siasat. Maknanya apa? Sebab kaedah orang perempuan ni biasanya siasat memang akan tanya orang gitu, akan jumpa dengan orang. Saya punya kaedah siasat, saya tak jumpa siapa pun. Kan? Jadi itu maknanya kaedah dia. Kan? Bagi orang lelaki, katalah dia dah siasat, dia mampu untuk menyiasat. Kan? Untuk tahu siapa dia kawan yang berkawan dengan kita, yang kita rasa dia baik sangat tu. Rupanya orang tu ada udang di sebalik batu. Kan? Suami ni katalah tiba-tiba dia suruh kita, dah jangan berkawan lagi dengan dia. Kita marah. Kan? Kita kata dialah orang yang paling faham kita. Dia yang paling memahami. Semua yang kita cerita apa semuanya dia tahu. Dan dia boleh faham, dia boleh tolong selesaikan masalah kita. Dia banyak tolong kita. Kenapa pula tiba-tiba tak boleh kawan? Macam mana suami tu nak explain? Boleh tak dia cakap dia ni sebenarnya gini. Selalunya kita akan percaya lebih kepada apa yang hati kita suka. Susah kita nak percaya. Sebab itulah kena taat tanpa tanya. Dan itu bukan mudah. Apalagi yang cerdik-cerdik ni. Perempuan yang cerdik-cerdik ni, dia semua dia nak logik. Semua dia nak jelas apa dia, kenapa. Contoh katalah, nak keluar naik motor ke naik kereta ni. Ni yang jenis suka naik, kadang naik motor, kadang naik kereta lah ni. Nak naik motor ke naik kereta ni. Kita kata, tak hujan boleh naik motor. Tak boleh naik kereta. Kadang kita kata, naik motor dah senang ni, jam ni susah kan. Dah tak hujan dah pun nak naik kereta. Tak payah cakap banyak naik kereta. Kan? Kita pun kalau kita tak taat, kita menjawab, kita tak puas hati. Gitu, kan? Sampai akhirnya sampai ke lokasi lambat. Sebab naik kereta. Jam kan, jalan jam. Jadi, rupanya kadang-kadang suami tu sepatutnya apa yang dia buat kalau dalam situasi gitu, yang rasionalnya adalah suami ni dia ada kemampuan, dia tahu gadget-gadget ni nak check cuaca, ramalan cuaca macam mana, hujan menuju ke arah mana, kan, keadaan jalan macam mana. Dia siasat tu sebelum dia keluar. Kita tak tahu apa-apa, kita tahunya nak bersiap. Kita setengah jam bersiap, dia siasat setengah jam. Siasat perjalanan. Sebab itulah hikmah Allah bagi orang lelaki ni bersiap tak payah lama-lama. Sebab dia kena fikir yang lain. Kena fikir benda yang jauh ke depan. Ini yang sepatutnya berlaku. Kalau berlaku sebaliknya, kita siap setengah jam, dia main Facebook setengah jam, itu cerita lain lah. Itu bukan lelaki qayyim. Itu bukan lelaki yang kita kata sebenarnya itu memang tak termasuk lelaki yang wajib ditaati sedemikian rupa. Kan? Jadi kenapa wanita tu jadi kena taat sedemikian rupa? Sebab sepatutnya lelaki tu macam tu sifat dia. Kan? Dan maknanya kalau kita tahu itulah, kalau kita tahu itu, maknanya kita akan dengan senang hati mentaati. Sebab kadang-kadang kalau dia nak explain, memang kita tak boleh faham. Kita susah untuk kita faham. Dia macam ni lah, mak bapak dengan anak-anak. Kalau anak tu umur 3 tahun, dan kita suruh dia makan nasi, lepas tu lauk, kita tak bagi dia makan ayam goreng banyak-banyak. Kan? Padahal itulah yang best kan, yang sedap kan. Kita bagi dia makan sup je, asyik sup je. Sup ikan, sup ayam, sup daging. Lepas tu lusa sup ikan lagi, tulat sup ikan haruan kan. Nanti sup ikan
tenggiri tu, asyik yang tu je. Kalau dia kata ni kenapa ni, mak kenapa yang goreng tak boleh makan tiap-tiap hari? Boleh tak kita explain kat dia? Sebab ni mengandungi kolesterol yang sangat tinggi. Nanti badan kamu menjadi obesity. Dan kadar lemak dia banyak. Dia kata ni apa mak siti-siti ni. Dia tak tahu obesity tu apa. Dia tak tahu kolesterol tu apa. Dia tak faham ni apa benda gitu. Sebab bukan level pemikiran dia. Jadi itu maknanya konsep pendidikan dalam sebuah rumah yang mana disebabkan ada tanggungjawab suami ke atas isteri dan anak-anaknya, maka kita wajib untuk mentaati. Mudah-mudahan kalau kita dapat faham yang ini, kita akan mudah untuk mentaati. Dan kadang-kadang ada isteri yang tak boleh nak hormat suami dia. Sebab apa? Sebab dia tiap kali tengok suami dia tidur. Dan memang suami ni, orang lelaki ni dia punya mind setting, rumah tempat berehat. Orang perempuan lain. Kita punya mind setting kat luar tempat berehat. Pergi berjalan tu baru rehat. Kat rumah tempat bekerja. Jadi bila tengok suami tu kat rumah asyik tidur, kita rasa tak puas hati. Kenapa dia tak buat kerja kat rumah? Bagi orang lelaki luar tempat dia bekerja. Kat rumah tempat dia rehat. Akhirnya bini pun beletih. Tidur, asyik tidur kan. Akhirnya dia pun rimas. Dia pun mencari tempat rehat di luar. Jadilah akhirnya terbalik. Kita punya cara fikir tu beza antara lelaki dan wanita. Baik. Jadi tu maknanya sebab tu bila disuruh untuk taat, maka hak kita katakan suami itu ada hak yang sangat banyak kepada isteri sebab tanggungjawab dia sangat besar kepada kita. Kan? Dalam konteks taat tadi, kemudian kenapa jadi keluar rumah kena minta izin pun sama juga sebab dia nak melindungi. Jadi kalau kita nak pergi mana, dia kena tahu ke mana kita nak pergi, dengan siapa kita nak pergi. Dan dia kena pastikan kan kita pergi dengan orang yang selamat. Kan? Yang kita tak bahaya untuk kita. Dia kena pastikan juga kita pergi ke tempat yang selamat untuk kita. Dan juga kenapa sampai kita tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah. Kenapa tu? Sebab dia nak jaga kita. Dia nak selamatkan kita. Jadi kalau dia sepatutnya ni yang sepatutnya adalah suami tu kalau tak suka orang, tak suka tu mesti sebabnya sebab syar'i. Bukan kebencian dalam hati semata-mata. Maka kalau sebab syar'i, kadang-kadang kita tak tahu nampak orang tu baik, kenapa suami kita tak suka kita kawan dengan orang tu. Macam kes tadi lah. Kenapa jadi dia tak suka orang ni datang rumah kita. Walaupun kadang-kadang yang datang rumah kita tu saudara kita. Tapi suami kita kata kalau saudara yang ni nak datang rumah kita, paling banyak, paling kerap dia boleh datang sebulan sekali. Sebab dia tahu apa orang ni buat kat isteri dia. Contoh, kadang-kadang orang perempuan ni banyak juga yang mentaliti kita ni dirosakkan oleh kawan-kawan keliling. Jadi orang ni rupanya duduk datang rumah kita, dia tu menyucuk jarum, merosakkan rumah tangga kita cara diam-diam. Kan? Contoh orang wanita ni, dia suka terpengaruh. Tu contoh orang zaman dulu-dulu yang tak kerja tu kan. Kan orang perempuan zaman dulu-dulu yang tak kerja tu kan kerja dia apa? Pergi rumah jiran tunjuk gelang emas. Berlumba gelang emas siapa banyak. Kan pergi rumah kawan tu, tengok langsir rumah dia, tengok kapet rumah dia, banding dengan kapet rumah kita. Yang jenis macam ni, nanti balik, dia mula gaduh dengan suami dia. Tu tengok tu rumah tu, sofa dia tiap-tiap tahun tukar. Kita dah 10 tahun tak tukar. Padahal kemampuan kan tak sama. Ni katalah tengok kawan tu kereta dia mahal, kereta dia cantik. Balik mula kita rasa, kenapa kereta kita duduk macam ni ya? Kenapa kereta kita tak cantik macam kereta dia? Mak belilah. Duk pujuk, belilah kereta tu, belilah kereta macam tu. Sedap, selesa, best. Dia tak tahu kemampuan suami dia. Akhirnya masalah rumah tangga. Sebab tu jumpa dengan orang ni, suami kena kawal juga. Supaya orang itu tidak akan merosakkan keadaan rumah tangga dia. Dan itu maknanya, benda tu kalau dia nak jelaskan kat kita pun tak boleh nak faham. Kita kata apa masalahnya kita nak tengok langsir rumah orang. Padahal masalah berlaku. Nanti kadang-kadang bukan hari ni masalah dia. Nak raya tu masalah dia. Dan tiba-tiba minta tukar yang tu, minta tukar langsir. Lepas tu dah pergi rumah kawan tengok langsir, bukan tengok saja. Survey beli kat mana. Harga berapa. Dapat diskaun berapa. Siap tanya lagi. Lepas tu mula kita minta dan demand macam-macam. Kan dulu isteri-isteri tu bergaduh macam tu kan. Isteri rumah zaman dulu kan. Bergaduhnya tu pasal apa? Pasal gelang kawan tu lagi banyak pada gelang kita. Kita pun balik minta kat suami. Kalau yang bekerja ni, sama juga kat tempat kerja. Dan kita bersaing nak lebih baik daripada
orang keliling kita. Lebih baik kalau secara amal ibadah, secara akhirat itu okey. Tapi kalau kita tu berlumba-lumba nak kejar-kejar dalam bab dunia, yang itu yang masalah. Nak pakaian lebih mahal, nak beg lebih berjenama, itu yang jadi susah. Dan wanita ni memang cepat terpengaruh dengan kata-kata orang. Contoh kan, kita pergi rumah orang ataupun kawan-kawan kita datang rumah kita. Lepas tu dia orang pun mulalah sembang-sembang pasal beli periuk kan. Baru beli periuk ni, kita beli periuk jenama ni, canggih lah, senang masak. Campak-campak je, tutup, siap. Kita pun dengar senyap je kan, tak kata apa. Kawan-kawan kita balik, kita pun cakap dengan suami, bang beli periuk ni bang, bagus. Kan? Kita penat lah masak, nak potong-potong apa, nak tumai-tumai ni, sakit tangan. Macam-macam kita komplain. Sebab dengar cerita pasal periuk. Dah lah sembang pasal sebiji periuk tu sampai 2 jam. Mempengaruhi pemikiran kita, akhirnya mengganggu keharmonian rumah tangga kita. Jadi suami boleh kata, kawan-kawan kamu yang geng ni, 5 orang ni tak boleh datang rumah. Kalau datang rumah, nanti kalau kita jemput je. Kalau saja-saja sembang, tak boleh masuk. Dia tak suka. Gitu. Kita tak boleh tanya kenapa tak suka tu kawan kita. Tak. Tujuannya adalah untuk membimbing dan menyelamatkan kita. Ya? Itu maksudnya. Baik, kalau tiba-tiba suami tu buat arahan ikut nafsu. Kan? Contoh nak balik kampung. Ni anak kaya ni. Nak balik kampung mana? Ikut nafsu dia. Dia rasa nak balik kampung sini, balik sini. Tak kira nak cakap apa pun, wajib taat. Kalau itu yang dia lakukan, satu sudut tanggungjawab kita taat je. Kan? Kalau rasa nak bincang, boleh bincang. Kan? Tapi tak perlu sampai bergaduh. Baik, kalau dia ikut nafsu, dia akan jawab di hadapan Allah. Apa lagi kalau dia punya perintah dan arahan itu kemudiannya menyakiti orang bawahan dia. Dia akan dipertanggungjawabkan atas segala kesakitan-kesakitan perasaan yang kita alami. Jadi jangan bimbang. Sakit hati kat dunia tak apa. Nanti kat akhirat kita dapat balik. Pahala suami itu boleh jadi transfer kat kita. Pahala amal dia. Atau dosa kita transfer kat dia. Sebab apa? Sebab dia pernah menyakiti ataupun dia pernah menindas kita sebagai orang bawahan dia. Dengan arahan yang mengikut hawa nafsu. Kan senang kerja kita. Jadi tak payah duk pertimbang ni. Arahan dia ni tak rasional ni. Arahan dia ni, tak payah duk pening. Mudahnya adalah dari segi kita kata tugas dan tanggungjawab kita mentaati. Walau macam mana pun mentaati bukan makna tak boleh bincang. Bahkan Nabi SAW tu menunjukkan macam mana baginda SAW selalu berbincang dengan isteri-isteri. Sampai tahap minta pandangan walaupun dalam satu peperangan kan. Dalam masa Fathu Mekah, contoh dalam masa Fathu Mekah kan ada kejadian yang mana sahabat-sahabat Nabi SAW keluarkan perintah, kemudian sahabat-sahabat tak buat. Nabi minta pandangan isteri dia. Macam mana nak buat ni? Kenapa orang semua tak ikut arahan ni? Maka Ummu Salamah kata, cuba kau buat dulu. Dan buat dulu, nanti sahabat-sahabat tengok dia orang ikut. Dan betul memang bila Nabi buat, sahabat-sahabat tengok, sahabat-sahabat pun buat. Jadi, maksudnya, itu keadaannya kita kata bahawa pandangan tetap kita ambil. Tapi bila kita keluarkan pandangan, jangan paksa untuk pandangan kita diterima. Terutama ni satu, yang ibu-ibu selalu menguasai, bab pendidikan anak-anak. Nak hantar sekolah mana? Kita tu argue lah sekolah yang kita cadangkan tu terbaik. Ni orang ni kata gini, orang ni. Semua kita kata, itulah yang the best. Kena ingat, tanggungjawab mendidik anak itu tanggungjawab ayah. Maka nak hantar ke sekolah mana itu hak ayah. Kita boleh bagi cadangan. Kita boleh nak tolong survey. Tapi kemudian keputusan bukan hak kita. Sebab nanti keluar daripada sekolah tu anak tu jadi apa, ayah tu yang akan Allah tanya. Kenapa kamu hantar kat sekolah yang tak apa-apa ni anak kamu jadi rosak? Ayah tu yang akan ditanya, bukan kita. Lepas tu kalau tiba-tiba lah mak yang buat keputusan, ayah tu ditanya di hadapan Allah, kemudian dia jawab, nak buat gana bini paksa. Kalau tidak mogok sebulan. Kan tak tahulah nak layan macam mana bini dia lah kali. Hantar je lah sekolah tu, tak apalah kot. Dah bini kata okey survey dah, tak apalah ikut je lah. Tak larat nak layan dia. Sebab dia mogok lah, merajuk lah, baling-baling periuk belanga lah, letih je. Boleh tak? Lepas tak suami tu jawab depan Allah macam tu? Tak lepas. Allah akan kata, aku lantik kau sebagai pemimpin atas dia. Mana boleh follow dia macam tu? Hanya sebab emosi dia. Tu dia gaduh kita. Nanti. Jadi musuh ketat. Kan suami tu kata, tu dia lah, dengar tu. Kita pun kata, lah. Dah tahu dah kita ni perempuan ni memang emosi. Siapa suruh tak kawal? Marah pula kita kat dia.
Dia kata, ya Allah, kita punyalah sayang dia, kita ikut kata dia. Tiba-tiba dia salahkan kita balik. Kan? Kita pun jawab balik, sayang bukan gitu cara dia. Berdebatlah kita depan Allah, masing-masing salah kesimpulannya. Dan kesian kan kat suami kita. Yang akhirnya dia disalahkan kerana kita paksa dia untuk pilih buat keputusan berdasarkan apa yang kita kehendaki. Dia kena jawab depan Allah dan kita jadi punca dia tu susah nak jawab dia depan Allah. Itu yang kata taat ni jadi meletakkan kita dalam kedudukan yang solehah. Sebab dia bukan mudah. Kan? Yang jelas tak boleh adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tadi. Maksiat je yang jelas-jelas tak boleh. Contoh tiba-tiba dia suruh pakai baju ketat keluar rumah, tak boleh. Tiba-tiba dia suruh kita pergi curi periuk rumah sebelah kan. Dia kata kita habis periuk ni, ambil lah rumah sebelah tu, banyak sangat periuk dia. Ambil senyap-senyap je. Kan? Yang tu tak boleh jelas. Dan nampak jelas maksiat tak boleh. Tapi kalau tak jelas maksiat, memang kena taat. Kan? Contoh katalah tak jelas maksiat ni, contoh dia kata kalau tamu datang rumah, jangan buka kipas tau. Maksiat tak? Dosa tak kalau tak buka kipas? Tak dosa? Maka kena taat. Macam mana tu? Tak buka kipas. Lepas tu kalau tamu tu minta macam mana? Tak, dia minta ke apa pun jangan buka. Itu perintah. Kena taat. Pening gitu. Dia jadi gini lah kalau kita nak faham. Sebenarnya sepatutnya suami, kita balik-balik kepada sepatutnya suami keluarkan arahan bukan ikut hawa nafsu dia. Bukan sebab tak mau bayar bil elektrik kan. Nanti bil mahal, buka kipas bil mahal. Kan? Apalagi aircon kan. Lagi tak boleh. Bukan sebab tu sepatutnya. Sepatutnya dia keluarkan arahan sebab ada keperluan. Apa keperluannya tamu datang jangan buka kipas? Supaya tamu tu tak duduk lama-lama. Kenapa tak bagi tamu duduk lama-lama? Sebab tahu dah, tamu ni kalau dia datang rumah duduk lama-lama, mula-mula tajuk elok je sembang. Lama-lama dia mula pergi jauh. Dia mula sembang pasal anak orang tu, anak orang ni. Lepas tu mula gosip, lepas tu mula fitnah. Dia akan pergi macam tu. Tiap-tiap kali orang tu datang memang macam tu. Jadi saja tak buka kipas supaya dia tak duduk lama. Itu rasional yang sepatutnya dia fikirkan. Cuma dia pergi kepada final tindakan je. Tak payah buka kipas. Gitu je. Dia tak cerita kat kita. Jangan sembang nanti. Jangan sembang ngumpat-ngumpat ni. Dia cakap yang tu tak jadi. Berapa banyak isteri duk beli barang. Suami dah pesan jangan beli. Kan? Saya selalu jumpa mak-mak dia cakap dengan anak dia. Ni mak beli barang jangan beritahu ayah tau. Kan? Maksudnya walaupun suami dah pesan jangan beli. Dan ada satu kes ni. Kan? Suami tu kata isteri dia ni suka beli barang tak apa-apa gitu. Kan? Lepas tu saya cakap dengan isteri dia, kalau beli barang apa-apa ni, eloknya minta izin suami. Apalagi suami ni memang tahu ada ilmu dan juga rasional lah kan. Bukan emosi kalau buat apa-apa keputusan. Jadi bagi tahulah. Kan? Dia kata dah bagi tahu. Isteri tu kata dah bagi tahu. Lepas tu apa masalah dia? Dia kata dah bagi tahu. Suami dia kata, ya memang dia bagi tahu. Lepas dia bagi tahu dia minta izin. Isteri dia kata dah minta izin. Jadi suami dia kata memang dia minta izin. Lepas dia minta izin, saya kata tak boleh. Lepas saya kata tak boleh, besok barang tu sampai rumah. Jadi kadang-kadang kita tu bukan minta izin tu. Cuma sekadar nak bercerita kita nak beli barang tu. Cuma ayat dia tu macam tanya. Itu maknanya kita kata kita buat sesuatu yang sampai akhirnya suami tu kata apa? Lepas beli tu, barang tu tersadai. Dah lah bukan murah. Yelah kadang-kadang iklan-iklan barang mahal-mahal ni, iklan dia tu memang mahal. Cara iklan barang mahal ni memang profesional sampai kita betul-betul rasa kita kena beli. Contoh kan barang-barang yang selalu tersadai kat rumah ni barang mahal. Kursi urut. Kan? Kursi urut kalau kat luar bukan main nak masuk RM1. Sekali beli tak pernah pakai. Kan? Sebab bila dah ada kat rumah tak pakai. Apa treadmill kan? Macam-macam lah benda-benda yang mahal-mahal. Baik, itu maknanya konsep taat yang kita fahami bahawa itu saya bagi contoh, bawakan contoh-contoh sebenarnya rasional supaya kita faham rasional. Yang kesimpulannya kita boleh faham bahawa apa yang perlu kita lakukan adalah dalam proses nak mentaati ni kan, untuk memudahkan proses ketaatan kita kepada suami adalah kita mendoakan suami kita. Mudah-mudahan dia menjadi seorang suami yang soleh, yang memimpin keluarga dia supaya selamat daripada neraka Allah SWT. Jadi maknanya itu yang perlu kita buat dalam kita kata susah nak taat kat suami, tak boleh nak respect, tak boleh nak hormat suami. Tak, kita doakan mudah-mudahan dia
dia dapat jadi suami yang soleh, dapat jadi suami yang baik, imam yang baik kepada kita, selamat kita daripada neraka Allah. Dan dengan itu, maka kita berusahalah dalam masa yang sama kita mendoakan dia, dalam masa yang sama kita cuba untuk mentaati dia. Walaupun hati memberontak. Setiap kali hati memberontak nak taat, kita doa, ya Allah mudah-mudahan kan, perjuangan kita dalam mentaati ni akan dapat pahala di sisi Allah SWT dan menjadikan kita layak mendapatkan kunci syurga Allah SWT. Iaitu setelah kahwin sebagai isteri, kalau sebelum kahwin sebagai anak. Sebab tu kalau anak daripada sebelum kahwin lagi, dari kecil-kecil sampai ke dewasa tu, suka lawan cakap mak bapak, maka boleh dikatakan bila dia kahwin, dia akan lebih mudah lawan cakap suami dia. Sebab mak bapak ni orang yang sangat banyak berjasa dalam hidup kita. Tu pun boleh dilawan. Apalagi suami yang baru masuk dalam kehidupan. Maknanya ni tips pula ibu-ibu nak cari calon menantu kan. Kalau nak cari calon menantu perempuan, tengok macam mana dia dengan mak ayah dia. Laki pun sama. Tengok macam mana dia melayan mak ayah dia. Ibu dia tu utama. Seorang anak lelaki kalau dia layan mak ayah dia dengan ibu dia, dia nampak layanan dia kepada ibu dia dengan baik, perkataan dia, bahasa dia dengan baik. Maknanya dia menghormati ibu dia. InsyaAllah dia boleh berbahasa dengan bahasa yang baik kepada isteri dia. Okay? Kalau yang perempuan, kalau dengan mak ayah dia boleh degil, melenting, melawan cakap, lari dari rumah. Tu tak mustahil bila kahwin, lari dari rumah jugalah dia. Tak kena sikit lari daripada rumah. Sebab dia biasa buat benda tu. Okay? Baik, itu konsep mentaati suami. Nampaknya tips ni kita bincang jugalah sesi satu lagi insyaAllah. Okay? Tips ni memang pendek je kalau ikut perbincangan dalam ni, cuma 3 muka surat je. Tapi kita boleh bahaskan dengan lebih detail supaya kita dapat jumpa dengan kaedah macam mana supaya kita ni dapat melawan segala keinginan ataupun bisikan-bisikan nafsu kita, bisikan syaitan, sehinggalah kita akhirnya dapat melaksanakan sifat-sifat yang disebut sebagai sifat yang menjadi kunci kepada wanita untuk mendapatkan syurga Allah SWT. Baik, wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim.